Majoriti agama-agama besar di dunia ini membenarkan pemakanan daging atas kaedah kesihatan dan diet yang baik untuk manusia seperti yang telah terbukti oleh sains. Tetapi yang penting juga adalah cara dan kaedah yang digunakan untuk menyembelih haiwan tersebut. Sebagai contoh dalam agama Hindu dan Sikh, sebahagian besar mereka masih mengamalkan penyembelihan haiwan yang dinamakan sebagai kaedah Jatka. Perkataan Jatka itu sendiri secara literalnya bermaksud hentakan yang kuat dengan satu pukulan. Cara penyembelihan Jatka dilakukan dengan satu hentakan pedang atau kapak untuk memancung kepala haiwan sehingga tertanggal daripada badan. Selain itu, ia juga dilakukan dengan mengetuk kepala haiwan tersebut dengan kuat sehingga mati. Menurut Journal of Pakistan Society of Food Scientists and Technology, dalam satu kajian yang bertajuk Pakistan Halal and Human Slaughter Comparison Between Islamic Teaching and Modern Method menyatakan bahawa darah merupakan punca utama pembiakan mikroorganisma. Lalu untuk memastikan kualiti daging adalah dengan mengeluarkan darah semaksimal mungkin untuk menghasilkan bangkai yang baik. Perkara ini hanya dapat dilakukan dengan memastikan jantung dan sistem respiratori terus berfungsi selama yang mungkin selepas penyembelihan. Manakala jantung dan sistem respiratori ini hanya akan dapat berfungsi sekiranya saraf tunjang atau medulla oblongata tidak dipotong. Hal ini ternyata berbeza dengan Jatka kerana kaedah Jatka menyebabkan saraf tunjang terus terputus. Lalu darah tidak dapat dikeluarkan semaksimal mungkin kerana jantung dan sistem respiratori tidak berfungsi serta-merta setelah dipancung. Mereka sendiri mengakui bahawa kaedah Jatka tidak dapat mengeluarkan darah dengan sempurna. Fakta ini telah diakui sendiri oleh Mahapatra di dalam jurnalnya bertajuk Welfare Issue and Animal Slaughter, terbitan Indira Gandhi National Open University. Hasilnya, bangkai Jatka ini menjadikan dagingnya kurang berkualiti, mudah tercemar dan tidak mampu bertahan lama. Di dalam Islam, penyembelihan binatang halal dikenali sebagai zabihah. Ketika perayaan Aidiladha, umat Islam akan melakukan zabihah kepada binatang yang dikorbankan sebagai satu bentuk ibadah dan bertujuan untuk memperingati peristiwa Nabi Ibrahim dan Ismail. Sementara itu, dari sudut penyembelihan, tata cara ini merupakan wahyu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Selain peralatan sembelihan mestilah sangat tajam, Islam mewajibkan penyembelihan dilakukan dengan memutuskan 3 urat utama, iaitu 2 urat pembuluh darah iaitu karotid dan jugular, urat saluran makanan dan saluran pernafasan. Ketiga-tiga urat ini diwajibkan untuk diputuskan dengan sekali kelaran tanpa merosakkan saraf tunjang. Satu kajian yang dilaporkan di dalam majalah Al-Jum'ah iaitu Profesor Scholz dan Profesor Hazim melakukan eksperimen untuk membandingkan penyembelihan cara Islam dan penyembelihan lain. Kajian ini menggunakan elektroencephalograph EEG untuk merekodkan sebarang perubahan. Hasil kajian menunjukkan pada 3 saat yang pertama, sejurus selepas penyembelihan haiwan tersebut tidak menunjukkan sebarang rasa sakit selepas dipotong. Manakala pada 3 saat yang seterusnya iaitu pada saat yang keempat hingga keenam, EEG merekodkan haiwan tersebut tertidur nyenyak tanpa sedar. Hal ini disebabkan tertumpahnya darah dalam kuantiti yang banyak. Selepas 6 saat pertama berlalu, EEG menunjukkan paras kosong yang memberi petunjuk bahawa haiwan tiada lagi sebarang rasa sakit meskipun jantung dan badan masih berdegup kencang kerana mengeluarkan darah dalam kuantiti semaksimalnya, yakni tindakan refleks daripada spinal cord. Hasil kajian ini membuktikan bahawa kaedah penyembelihan cara Islam ini merupakan cara yang paling atau hampir tidak menyakitkan haiwan tersebut. Fakta ini juga disokong di dalam Journal of Pakistan Society of Food Scientists and Technology bahawa apabila 2 urat arteri terputus, otak menghantar mesej ke jantung lalu mengepam darah dari pelbagai arah. Ia menuju keluar ke bahagian urat leher yang dipotong. Lalu haiwan tersebut akan tidak sedar dalam tempoh 3 hingga 5 saat. Dalam erti kata lain, haiwan tersebut mati dengan sebab pengeluaran darah yang begitu banyak. Perkara ini membersihkan daging daripada darah yang menjadi punca pembiakan bakteria dan kuman. Ini jelas menunjukkan cara penyembelihan Islam lebih bersih dan selamat untuk dimakan berbanding dengan cara penyembelihan lain. Selain itu juga, Islam menekankan sikap ihsan dalam melakukan penyembelihan.
sabda Nabi SAW yang bermaksud, sesungguhnya Allah mewajibkan supaya bersikap ihsan belah kasihan terhadap setiap sesuatu. Jika kamu ingin membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Dan jika kamu ingin sembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Tajamkanlah pisaumu dan permudahkanlah haiwan sembelihanmu. Hadis riwayat Muslim. Bahkan Islam meletakkan adab sebelum, semasa dan selepas penyembelihan yang menunjukkan nilai belas kasihan yang sangat tinggi terhadap haiwan. Antaranya, haiwan sembelihan perlulah diberi makan sebelum disembelih. Tidak dibenarkan mengasah pisau di hadapan haiwan sembelihan. Tidak boleh sembelih haiwan di hadapan haiwan yang lain. Dan tidak boleh mencabut bulunya selagi haiwan tersebut belum mati sepenuhnya. Lalu kaedah penyembelihan manakah yang paling meraihkan belas kasihan kepada haiwan dan mementingkan kebersihan pada daging selain daripada ajaran Islam? Maka benarlah firman Allah di dalam Al-Quran. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله